Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi FB Live. Bersama-sama dengan saya, Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya hari ini. Seperti biasa, hari Jumaat. Saya tak tahu dah berapa Jumaat dah. Saya rasa ini Jumaat yang kelima dah. Jumaat kelima di mana saya dapat bekerjasama dengan Sunway Medical Center jauh di Semenanjung Tanah Melayu tu, Semenanjung Malaysia, untuk berdiskusi, untuk berbincang, untuk mendapatkan pandangan pakar-pakar yang mereka ada, pakar-pakar yang hebat-hebat yang mereka ada, untuk kita berkongsi manfaat, berkongsi info, berkongsi maklumat tentang apa yang selalunya kita hadapi setiap hari lah, especially sebab kebanyakan isu, kebanyakan topik bila saya jemput, ialah kita bekerjasama dengan pakar ni, kita nak dengar apa yang kita boleh buat sebagai ibu dan bapa. Hari ni kita nak cerita pasal kanak-kanak, ibu dan bapa. Sekiranya ada masalah. Okey, jadi sebelum saya teruskan, sebelum saya jemput Dr. Nazrul dalam ni, saya nak anda bagi tahu saya, tengok boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak dengan jelas ke tidak saya. Saya nampak dekat sini Isha Americano ada sini. Waalaikumsalam. Ivy Isabel, terima kasih. Dorin Nandu, okey, selamat petang. Terima kasih kerana bersama-sama. Cuba komen kalau nampak, tulis nampak. Kalau dengar, tulis dengar. Tolong like, tolong love, tolong tag kawan-kawan. Dan follow. InsyaAllah petang ni kita punya topik dia agak simple lah. Topik dia agak simple, iaitu mungkin masalah yang hampir setiap ibu bapa, saya pun pernah jadi ibu bapa yang ada anak. Saya ada anak 5 orang. Jadi saya boleh rasa apa yang anda rasa sebagai ibu bapa bila anak-anak kita ni dia start cirit-berit. Cirit-berit dan muntah-muntah. Especially kalau yang sekarang di KK di Sabah ni, orang sibuk pasal masalah kolera kan. Jadi tapi kita nak cerita pasal kolera, kita nak cerita pasal apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa untuk menghadapi anak-anak kita yang cirit-berit ni. Okey, kita tengok kat sini Jessica, Maggie for Ariana, selamat petang, Dorin, Norin Malaika, Syamala, Lian Saiza. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Nazrul untuk bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nama saya Dr. Nazrul Rizal Modis. Saya bertugas di Sunway Medical Center, Bandar Sunway, Kuala Lumpur, Pejaten Jaya, Kuala Lumpur. Jadi topik kita hari ini adalah berkenaan cirit-berit, muntah-muntah di kalangan kanak-kanak benda yang jadi penyebab banyak kemasukan ke hospital dan lawatan ke klinik lah, sangat biasa kita hadapilah dari hari ke hari. Jadi apa yang saya akan terangkan adalah saya akan ceritakan sikit sebanyak tentang apa sebab-sebabnya, apa simptom-simptom yang biasanya kanak-kanak ni ada, apakah cara perawatan dia dan apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa sewaktu di rumah, dan juga tanda-tanda yang menunjukkan anak-anak ni perlu bantuan yang selanjutnya lah, yang perlu datang ke hospital dan sebagainya lah untuk rawatan yang lebih lanjut. Jadi secara amnya benda ni disebabkan oleh jangkitan. Jangkitan dalam bentuk jangkitan bakteria, virus, parasit, dan juga boleh disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteria itu sendiri. Contohnya dalam toksin yang kita boleh jumpa dalam makanan yang disimpan basi lah, macam makanan nasi semalam kita goreng balik, lepas itu tentu
Jadi dia punya penyebab cirit-birit atau iritasi kat saluran peradaban kita adalah toksin tu sendiri. Virus sebenarnya tak ada, tapi toksin yang dihasilkan oleh bakteri itu sendiri. Jadi dapatlah food poisoning lah. Jadi biasanya simptomnya akan muntah dengan teruk, ya. Dari segi apa penyebab yang paling biasa kita lihat dekat negara kita adalah rotavirus lah. Rotavirus, virus lah penyebab cirit-birit. Secara amnya kalau nak katakan etiologi ataupun penyebab, saya boleh kata virus lah yang penyebab paling biasa kita lihat. Dan antara virus ni yang paling penting kita beri perhatian adalah rotavirus, ya. Rotavirus ni lah yang jadi penyebab cirit-birit yang teruk, ya. Secara amnya cirit-birit yang disebabkan rotavirus ni memang teruk. Dia punya muntah ni memang teruk. Pada hari pertama penyakit tu memang kanak-kanak biasanya tak boleh telan apa-apa, langsung muntah sampai kosong, keluar kuning lah, ya. Dan bila muntah, fasa muntah tu berakhir, dia akan mula fasa cirit pula. Biasanya kalau cirit-birit disebabkan oleh virus tu, senang aja kita nak tahu ini betul cirit-birit virus ke ataupun benda lain. Sebab kalau kita tengok secara lanjut, kadang-kadang banyak juga kes-kes yang doktor lihat macam simptom cirit-birit, tapi sebenarnya ada masalah berkaitan abdomen yang lain. Contohnya pernah dengar appendix kan, sakit perut juga, simptom muntah-muntah juga, ada demam juga. Tapi kalau tanpa pengambilan riwayat sakit yang teliti, kita mungkin miss benda-benda ni, ya. Jadi secara biasa virus, cirit-birit sebagainya biasanya akan start dengan muntah dulu. Typically dia akan start, secara tipikal akan start dengan muntah dulu, ya. Muntah yang berterusan, yang berturut-turut. Bagi ubat apa pun tak jalan, muntah saja. Kerana virus tu bila masuk ke mulut kita, dia akan pergi ke perut dulu kan. Jadi dekat perut yang disampai dulu. Jadi dia akan menyebabkan iritasi di perut dan menyebabkan apa yang kita masuk perut tak boleh transferkan ke usus kecil, muntahlah ke atas, ya. Jadi ada kita panggil dia fasa muntah. Dan fasa muntah ni ikut pengalaman saya mengambil masa kurang-kurang dalam setengah hari ke 1 hari before dia reda, sebelum dia reda. Kenapa dia reda? Virus tu daripada perut dia akan pindah pula ke usus kecil, di belah bawah pula. Jadi bila dia pergi ke usus bawah, dia iritasikan usus bawah, menyebabkan kita mula menghadapi gejala cirit-birit. Jadi biasa bila cirit-birit dah mula tu, muntah pun dah berhenti. Itu dia turunkan simptom dia. Jadi kalau kita dapat sakit yang muntah berterusan selama 3-4 hari tanpa berhenti, saya rasa saya tak akan fikir benda tu sebagai cirit-birit biasa, ni mesti benda lain. Ataupun muntah saja lebih berlanjutan, ataupun perut muntah tak boleh masuk apa, atau perut dia buncit, kembung sebagainya, tak semestinya cirit-birit yang biasa lah. Jadi ini sebagai panduan, ya. Jadi biasanya kalau kita nak lihat dari segi faktor bakteria pula penyebab jangkitan cirit-birit, di mana agak biasa kita jumpa juga. Contoh bakteria yang menyebabkan cirit-birit yang selalu jadi di negara kita adalah Salmonella, ya. Salmonella ni memang bakteria yang, kalau kita kata bakteria diarrhea, memang inilah biasanya penyebab dia, ya. Dan biasanya kalau Salmonella atau bakteria penyebab diarrhea ni, dia melibatkan simptom yang lebih serius dari segi demam lah. Demam tu lebih tinggi. Sebenarnya rotavirus pun boleh juga demam tinggi, tapi kalau demam tu tinggi, najis tu ada bercampur dengan banyak lendir dan juga darah dia dah, jadi itu merupakan indikasi yang cirit-birit ni kemungkinan besar disebabkan oleh bakteria, bukannya virus. Salmonella, bukan virus. Jadi dari segi apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa, sebenarnya yang paling utama sekali sewaktu fasa muntah tu lah. Fasa muntah tu fasa yang paling sangat mencabar lah untuk kita sebagai ibu bapa kan. Sebab bagi apa-apa saja semuanya muntah balik. Jadi sebenarnya apa yang kita patut buat waktu ni, kalau benda ni biasa saja, jangkitan virus biasa saja, anak-anak tu memang kita harus, maksudnya lebihkan air yang jernih lah, clear fluids lah, lebihkan clear fluids lah. Susu sebenarnya kadang-kadang menyebabkan muntah tu lagi teruk, sebab susu tu bagi masa lebih lama untuk perut tu dah tak boleh nak cernakan apa yang diminum kan. Kalau susu tu lagi tak boleh nak cerna, dia akan keluar balik punya. Jadi air yang jernih yang pilihan terbaik, dan
ORS, penggunaan oral rehydration salt ataupun yang garam elektrolit itulah, itu yang terbaik untuk digunakan. Saya tak melihat penggunaan air jernih yang lain di rumah, macam contohnya 100 plus. Yang itu untuk dewasa boleh lah dok. Ini semua pilihan-pilihan yang ada kat rumah yang kita gunakan fluid untuk ganti. Sebenarnya penggunaan ni semua dia tak seimbang, sebab kalau ikutkan kita harus bagi cecair yang mengandungi kandungan elektrolit tertentu, kepekatan glukos yang tertentu sebagainya. Jadi pilihannya hanyalah ORS ya. Jadi selalu saya dapat dari pesakit saya, masalah nak bagi ORS ni, budak ni tak nak minum ORS ya. Betul. Nak bagi ORS ya. Nombor satu, saya rasa ORS tu patutnya kita cuba sejukkan, bancuh ORS tu dengan air daripada sejuk. Jangan bagi air suam biasa. Biasanya kalau seseorang sakit tu dia tak boleh minum air gula. Contoh kalau ibu-ibu yang pergi buat test glucose tolerance test kan, mesti diminum bancuh dengan air sejuk lah. Nak senang lebih telan air tu kan. Bancuh dengan air sejuk ya, yang sejuk. Nombor satu. Keduanya, jangan guna botol untuk letak air ORS dalam botol. Kenapa? Untuk anak-anak yang masih bernyusu dengan botol, kadang mereka dah fixated, dia dah tak boleh terima benda lain yang rasa lain daripada botol yang diguna setiap hari. Jadi sebaiknya ibu bapa harus bancuh ORS itu sendiri dalam cawan dan boleh gunakan picagari ataupun sudu untuk suapkan kepada anak-anak tu lah. Biasanya insyaAllah biasanya mereka boleh minum dengan cara tu dengan lebih baik. Dan sebab satu lagi, botol dia perlu diminum sendiri, ataupun kalau ibu pun dia tak nak minum, dia tak akan minum sebab dia tahu botol tu hanya susu saja. Betul tak? Betul. Itu satu tips yang saya rasa boleh bantu. Satu lagi tips yang boleh bantu adalah kena bagi dalam kuantiti yang sedikit. Tapi kerak. Ya? Contohnya kalau bancuh satu cawan ORS tu 250 ml tu kan, janganlah minta budak tu habis sekali sarung. Mungkin puan boleh bagi, ada ibu bapa boleh bagi sikit-sikit, mungkin bagi dalam 30 ml, 60 ml setiap 30 minit, setiap 1 jam. Memang kerja lebih sikit lah, tapi dengan cara ini insyaAllah muntah tu susah sikit nak keluar bila kita bagi sikit-sikit kerak. Dan jadi ini tips, antara tips yang saya rasa berguna lah untuk ibu bapa praktikan. Tentang bila masanya perlu ke hospital, contohnya tanda-tanda yang amaran ya. Secara amnya kalau anak tu memang bayi berumur setahun ke bawah, saya rasa kita harus hati-hati sedikit sebab mereka ni agak sensitif lah, maksudnya mereka tak ada reserve lah, maksudnya kalau muntah banyak-banyak sikit dah cepat dan mengalami gejala dehidrasi lah, lebih cepat sikit daripada anak-anak yang lebih besar. Jadi kalau anak-anak yang bayi ni kurang dari setahun ni, saya rasa kalau mereka ada simptom muntah yang seperti saya kata tadi berterusan, dan walaupun ibu telah cuba guna ORS untuk bagi sikit-sikit dan dia tak boleh terima, saya rasa harus dapatkan penilaian doktor ya. Keduanya tentunya tengok dari segi penghasilan air kencing lah ya. Ini secara am lah. Kalau anak tu yang pakai pampers ni, yang pakai apa ni, kalau tak kencing, pampers yang kering ke apa, dah tak ditukar macam biasa, dah kering untuk tempoh masa yang agak lama tu, itu dah bagi tahu kita amaran lah yang anak-anak ni ada risiko untuk dehidrasi, perlu penilaian ya. Satu lagi sistem yang penting adalah kalau nampak titisan darah lah di dalam najis, ukuran darah dalam najis dia, itu adalah juga satu tanda untuk untuk ibu bapa bawa untuk berjumpa doktor lah. Dan satu lagi demam yang tinggi lah, demam yang tinggi terutama untuk bayi ataupun yang umur setahun ke 2 tahun inilah. Jadi itu secara sebanyak lah tentang ciri. Okey dok. Dok ada soalan. Boleh jawab soalan kan? Boleh. Okey, ada setengah ibu sebelum dia pergi hospital, kadang-kadang dia pergi ke GP dahulu ataupun pergi ke klinik kesihatan dahulu. Dia pergi klinik kesihatan sometimes. Jadi apakah patut ataupun adakah sesuai untuk kita punya anak tu, katakan doktor di GP ataupun klinik kesihatan bagi dia ubat untuk tahan muntah? Adakah sesuai ke tidak? Secara amnya penggunaan ubat tahan muntah saya tak galakkan.
untuk sebab kita tahu fasa muntah dalam ciri-ciri hanya disebabkan oleh ketidakbolehan perut tu untuk menampung volume yang masuk. Maksudnya cecair yang masuk tu sebab dalam kuantiti cecair yang masuk tu dan juga kepekatan cair masuk. Sebab tu saya sarankan guna air yang jernih dan kuantiti sedikit tu untuk mengawal simptom muntah ni. Keduanya kita tahu muntah ni hanyalah gejala yang insya-Allah tak lama. Dia biasa dalam 6 ke 12 jam saja. Peringkat awal setengah 12 jam pertama saja yang simptom muntah ni. Jadi kebanyakan situasi kita tak perlu buat muntah ni. Tetapi sebenarnya kalau berpanjangan memang tak ada pilihan lain, memang kena drip lah kan. Tapi program buat muntah secara ringkas saya tak galakkan. Faham. Atas sebab ni. Satu lagi sebab adalah ubat muntah penggunaannya amat terhad di kalangan kanak-kanak, ya, terutama untuk anak-anak yang kecil kurang dari setahun, kurang 2 tahun. Sebab tak semua ubat muntah sesuai untuk kanak-kanak usia begini. Ada risiko kesan sampingan disebabkan dari ubat ini terhadap anak-anak. Jadi saya tak galakkan. Galakkanlah. Jadi lebih kepada pengubahan cara kita feed anak-anak, cecair dia, volume dia sikit-sikit. Biasanya ini saja dah cukup untuk mengurangkan sedikit-sedikit banyak muntah lah, simptom muntah tu. Ya? Okey dok, soalan kedua, ini soalan saya ni. Okey. Soalan saya. Okey. Katakan ada baby lah, baby 2-3 orang, adik-beradik. Sebenarnya ini berlaku dalam family terdekat saya. So dia orang dah masuk ward. Memang apa yang you cakap tu memang klasikal lah. Rupa-rupanya memang kita suspect dia rotavirus. Rotavirus infection yang menyebabkan all the symptoms keluar lah. So dia orang ada discharge. Okey, soalan saya, adakah bila dia dah kena rotavirus ni, dia boleh kena lagi? Adakah dia orang sudah imun ataupun perlu tak dia orang ambil, kita cakap vaksin ke? Cuba. Okey. Soalan yang bagus. Pertamanya vaksin rotavirus memang ada 2 jenis yang diluluskan untuk penggunaannya di negara kita, Rotarix dengan Rotatec. Tapi vaksin ni hanya boleh digunakan untuk bayi berumur 7 bulan ke bawah. Rotatec 7 bulan ke bawah, Rotarix 6 bulan ke bawah, ya. Selepas usia ini vaksin ni tak boleh digunakan lagi, tidak dilisenskan untuk penggunaan anak-anak lebih daripada usia yang saya sebutkan. Tentang persoalan sama ada selepas kena rotavirus akan imun, sebenarnya rotavirus itu sendiri ada banyak serotype, maksudnya dia ada banyak jenis subtype. Maksudnya adik-beradik, sepupu sepapat, nama rotavirus tapi strain yang ini, strain yang ini, ya. Jadi berbeza-beza. kita lihat kecenderungannya untuk jadi lagi sekali tu memang sentiasa ada. Tetapi apa yang saya lihat, ini pengalaman saya sendiri, saya lihat kalau jadi lagi sekali insya-Allah tak seteruk yang kali pertama lah. Sebab kadang-kadang ada sedikit macam antibody yang kita bila kita kena virus, badan kita akan menghasilkan antibody kan untuk virus tu. Jadi antibody tu kadang-kadang cukup memadai untuk mengurangkan keterukan jangkitan tu walaupun kena dengan serotype yang lain lah. Berbeza, iyalah. Secara seringkali boleh kena lagi, tapi biasanya kalau kena lagi sekali tak seteruk yang sebelum itulah. Yang sebelum ni lah kan. Okey. Ada pernah doktor sebagai pengalaman lah, ada pernah rawat yang sebab yang kalau ikutkan kita punya KKM punya guideline untuk pengendali makanan, kita memang suruh bagi vaksin untuk typhoid lah, salmonella typhi. Okey. Ada tak doktor dalam beberapa tahun ni ke jumpa yang ada kanak-kanak yang kita suspect dia kena typhoid? Okey. Sebenarnya jangan confuse salmonella yang disebutkan tadi dengan typhoid Salmonella, Salmonella typhi dengan non-typhoidal salmonella dengan typhoidal salmonella. Typhoid, salmonella typhi. Jadi ini tak sama walaupun saya cakap sebab cerit-berit yang paling biasa dari segi bakteria adalah salmonella, tapi dia salmonella yang bukan jenis typhoid. Okey, faham. Kalau kita kata typhoid ni secara amnya memang buat masa sekarang kita dah tak nampak sangat dah. Sangat jarang jumpa. Terus saya kata pengalaman saya sendiri sebagai doktor pakar dan bertahun-tahun ni saya rasa saya dah lama tak jumpa yang
real Salmonella typhoid. Atas aktiviti vaksinasi inilah pencegahan ni untuk pengendali makanan, dan juga sebab secara amnya kita punya keadaan kebersihan secara amnya dah improve lah berbandingkan 20 tahun 10 tahun dulu kan. Jadi dah jarang jumpa, dah tak jumpa lagi dah typhoid sebenarnya. Tapi Salmonella banyak lagi, masih banyak lagi ya. Ya, Salmonella paratyphi. Paratyphi, non typhoid. Ya, non typhoid dia lah. Okey. So ada soalan, saya rasa macam ada juga yang nak ucapkan terima kasih kepada doktor ni. Saya share kat sini. Puan Rosliza, alhamdulillah jelas, clear dengar. Di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih banyak sebab anak saya Rashdan yang dirawat sebab cerit-berit dan muntah. Tak hari Rabu dah discharge hari ni. Memang saya ngeluh atas info. So dia ucapkan terima kasih lah Dr. Nazrul. Sama-sama Puan Rosliza. Okey, soalan seterusnya dok, boleh kan? Boleh, teruskan. Okey. Su Cika dia tanya, jika anak berusia 7 tahun, adakah sesuai ubat tahan muntah? Masih tentang penggunaan ubat tahan muntah memang tu berminat dengan ubat ni. Bukan kata tak boleh langsung lah, tapi cuma kadang-kadang saya letak macam ni, mesti berhati-hati kalau nak guna, kerana banyak kes yang ubat muntah ni kadang-kadang diberikan, saya maaf cakap GP, ada banyak GP yang juga suka bagi ubat tahan muntah ni kadang-kadang. Jadi memang banyak yang guna ubat tahan muntah yang saya rasa tak patut guna. Mereka datang dengan simptom side effect ubat tahan muntah. Dia datang dengan oculogyric crisis. Jadi macam krem, macam dia krem betul. Memang anak saya makan ubat muntah, memang confirm ni ubat muntah ni pasal selalunya jadi saya tak galakkan langsung, kerana melainkan doktor tu tahu dosage dia, sebab dos yang sepatutnya digunakan. Biasanya kita sebagai doktor pakar kanak-kanak, kami jarang guna ubat ni. Kalau kami guna pun, kami memang calculate dos tu berdasarkan berat pesakit tu sendiri. Bukan hanya macam blanket sekali bagi 5 ml, 7.5 ml. Kita tak boleh guna cara macam tu. Jadi saya sebagai untuk macam kalau tak pasti jangan guna sebenarnya. Pada pendapat saya, kurangkan guna ubat tahan muntah lah. Satu lagi ubat yang saya nak mention dalam ni adalah ubat macam ubat tahan sakit macam kolik. Contohnya Buscopan. Buscopan ni tolong jangan gunalah kalau cirit-birit. Kerana apa yang jadi bila you guna Buscopan ni, terutama untuk kanak-kanak yang kecil yang baru setahun 2-3 tahun, dia tujuan Buscopan ni apa? Bila kita kena cirit-birit, usus tu akan cramp. Dia akan macam cramp, sakit. Jadi doktor biasa bagi ubat Buscopan ni untuk perlahan pergerakan usus cramp tu. Tapi apa yang berlaku pada kanak-kanak yang kecil ni, dia menyebabkan usus tu jadi paralyzed, jadi lumpuh. Dia tak bergerak lagi. Dah apa berlaku dia jadi? Apa budak tu masuk jadi makin kembung perutnya, dia jadi macam kembung lah perutnya. Dan implikasi dia kalau kanak-kanak tu ada jangkitan diarrhea, bakteria tu start dekat situ, menyebabkan komplikasi tu lebih senang terjadi lah kalau pengguna ubat. Jadi saya memang tak galakkan. Okay. Thank you dok. Okay, kita ada masa lagi. So saya cuba, kalau ada siapa-siapa ada soalan, boleh je type soalan kat situ. Nanti Dr. Nazrul tolong jawab. Saya nak share lagi satu soalan. JY Asmat, macam mana nak bezakan sama ada pesakit tu kena cirit-birit biasa atau kolera? Ni kolera pula ni. Sebab kami di Sabah, Kota Kinabalu ni sekarang, kalau kolera ni agak biasa lah yang kita jumpa. Okey, kolera memang terus terang saya kata sebagai doktor di Lembah Kelang dah lama tak jumpa lah. Lama jumpa. Tapi apa yang saya tahu, kolera diarrhea dia memang cirit dia memang secretory, memang continuous. Dia memang tak boleh nak berak, dia turun sendiri je najis dia. Memang diarrhea dia sangat teruk, di mana pesakit tu luar kawalan dia untuk dia tak boleh, dia terberak aja terusan, dan najis dia sangat cair, jadi macam rice water stew kita panggil. Rice water stew description di dalam buku teks perubatan, rice water stew. Water stew. Air macam air keruh je ni najis. Dia bukan najis, tak ada partikel najis lagi dah. Biasa kalau dia kena najis kecil birit macam ni, kita nampak najis kita warna kuning kan, cair kuning, boleh nampak partikel stool di situ. Tapi kalau kolera najis dia memang dah berair sangat, macam air je keluar lagi dah. Itu satu yang kita boleh kata, kita boleh agak macam ni memang macam ni memang kolera gitu.
Dari segi lain tak banyak beza lah, of course, dengan ciri-ciri yang lain, tapi najis tu. Sebab tu kita kata rice water stool equals cholera until proven otherwise. Okay. So saya rasa macam tak ada, saya rasa macam soalan dah habis. Terima kasih kepada yang bertanya. Okay, sebelum kita mengakhiri kita punya session lah, Dok. Ada tak apa-apa doktor punya nasihat ataupun take home message untuk ibu-ibu dan bapa-bapa yang mendengar kita punya sesi pada petang ni? Saya rasa saya nak cerita tentang pencegahan lah, ya. Pencegahan. Bagus. Pencegahan, ya. Prevention, ya. Jadi kalau kita primary prevention, vaksin lah, ya. Jadi mereka yang ada anak-anak yang mungkin dah ada pengalaman anak yang sekarang kena rotavirus, nanti kau ada anak yang lain lah kan, saya sarankan galakkan ambil vaksin rotavirus, ya. Vaksin ni buat masa ni bukan dalam senarai imunisasi wajib kerajaan, tapi inisiatif ibu bapa sendirilah untuk ambil, ya. Vaksin ni dalam bentuk makan oral. Bagi pada umur bayi 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan kalau yang Rotatec, Rotarix 2 kali saja, 2 bulan, 3 bulan, 2 kali saja. Jadi vaksin ni kesan sampingan insya-Allah tak ada lah. Teknikly memang semua vaksin kita memang apa yang dah diluluskan memang tak ada selamat lah kesan sampingan, ya. Tapi vaksin ni dia punya keberkasian 90% boleh katakan 90% garanti anak takkan kena rotavirus, ya. Itu sangat tinggi dia punya keberkasianan dia, ya. Itu satu vaksin. Keduanya pencegahan lah, sekunder lah, maksudnya dari segi kebersihan lah, kebersihan am lah. Sebenarnya tangan, hand washing yang paling penting sekali lah, ya. Setiap kali kita pergi mana sebelum kita makan sebagainya hand washing. Makanan yang kita makan tu harus bersih, air masak, tak boleh simpan lama, tu satu. Maksudnya nasi semalam kita goreng ke apa tu sebenarnya tak begitu sihat lah dari segi perubatan, sebab benda-benda ni semua ni bila kita simpan, apa kita simpan tu jadi medium untuk bakteria hidup di dalamnya. Jadi risiko tu ada lah sentiasa. Bila kita keluar mana-mana tu sebelum memang kena bersihkan lah. Sama macam pencegahan COVID lah. That's why sekarang ni sejak COVID ni musim ni cirit-cirit pun kurang juga sebenarnya. Kalau dekat Lembah Kelang ni memang kurang. Hello Raizat. Sorry Dok. Okay, sorry. Dia hang sekejap. Okay. Teruskan. Teruskan Dok. Okay. So basically hygiene lah sendirilah kebersihan tinggi selain dari vaksin tadi. Tadi apa saya cakap tadi tak ada tadi. Mungkin undur sikit. Daripada yang last kali yang doktor cakap apa tu, makanan yang dibiar semalaman, apa tu, nasi digoreng. Jadi maksudnya kita jangan simpan lah makanan yang guna balik. Itu mungkin satu yang kita boleh buat. Penjagaan kebersihan tangan, cuci tangan, sama lah macam apa yang kita kena perangi sekarang ni COVID-19 ni. Jadi kita sama-sama kena cuci tangan setiap kali mana-mana. Itu saja yang memang buat. Yang you masukkan tu toksin bakteria apa lah yang Staph aureus, semuanya ada toksin dia. Dihasilkan oleh bakteria itu sendiri. Terutamanya nasi, ya, dalam nasi toksin tu. Jadi menyebabkan food poisoning je gejala lah, muntah terbelahak banyak-banyak. Sebab ada juga saya dengar yang yalah yang ibu-ibu kita lah, dia cakap kena simpan nasi tu, kalau nak simpan jangan simpan biar macam tu je, kena masuk dalam peti ais dulu satu malam. So besok pagi boleh goreng. Macam mana? Memang macam-macam lah, tapi saya secara ambil saya tak galakkan sangat. Galakkan lah. Okey. Galakkan lah. Nak simpan boleh, tapi risiko tu sentiasa ada. Tak ada jaminan. Benar. Saya setuju. So saya rasa sampai sini saja Dok. Terima kasih sebab kita dah setengah jam bersama-sama. Terima kasih. Thank you very much Dok. Okay, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Okay, alhamdulillah kita dah bersama-sama selama setengah jam. Walaupun ada glitch tadi, tiba-tiba pula itu line dia tak nak bekerjasama dengan kita, dia membunuh diri. Tapi alhamdulillah, saya harap apa yang kita kongsikan tadi dapat memberi manfaat
kepada ibu-ibu, bapa-bapa, anda tahu apa yang perlu anda lakukan untuk memastikan yang makanan kepada anak anda, especially yang babies ni, bersih dan sihatlah, supaya dia orang tak kena masalah jangkitan cirit-birit dan muntah-muntah. Okey. Jadi kalau katakan anda rasa apa yang saya kongsikan ni, kami kongsikan ni bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag dan tolong follow Klinik Sabah punya FB page. Terima kasih sekali lagi kepada Sunway Medical Center kerana memberikan peluang saya untuk menemu ramah doktor-doktor pakar mereka yang awesome. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petang.